Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naala Hanan binti Azazaki. Saya akan membentangkan tentang pengawetan makanan. Okey. Apa itu pengawet makanan? Mari kita lihat. Pengawet itu sendiri adalah salah satu jenis bahan tambah makanan seperti yang Cikgu Yusnita telah terangkan tadi. Maka apa sebenarnya fungsi pengawet? Pengawet ialah fungsi dia menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama daripada yang dijangka. Dan apa pula pengawetan makanan? Pengawetan makanan bermaksud proses untuk menjadikan makanan itu tahan lebih lama baik dari segi kualiti, rasa dan nilai zatnya. Tidak dinafikan bahawa terdapat pelbagai kaedah untuk menjalankan proses pengawetan makanan. Mari kita kupas bersama-sama. Okey, contoh pengawet yang kita senang sangat boleh didapati di rumah kita antaranya ialah gula. Gula digunakan dalam kaedah pendidihan, contohnya untuk membuat jam. Manakala cuka pula digunakan untuk proses penjerukan dan yang terakhir garam yang di rumah digunakan untuk proses pemasinan contohnya ikan masin dan yang lain-lain. Seterusnya, kita lihat pula asid benzoik dan natrium benzoat. Apa itu sebenarnya asid benzoik dan natrium benzoat? Asid benzoik dia berformula C6H5COOH. Mengapakah asid benzoik digunakan di dalam industri pemakanan? Asid ini digunakan kerana ia dapat menghalang pertumbuhan kulat, yeast dan bakteria. Mengikut buku A Consumer Dictionary of Food Additives, hanya 0.05 hingga 0.1% asid benzoik yang digunakan dalam pemakanan. Um, tetapi terdapat juga asid benzoik secara semula jadi yang terdapat dalam buah-buahan sebagai contohnya beri dan buah plum. Itu nilai peratusnya tinggi tetapi tidak memberi apa-apa kesesamangan kepada diri kita. Manakala asid benzoik ini diwakili in numbers ialah E210. Seterusnya natrium benzoat. Natrium benzoat berformula C7H5Na02. Natrium benzoat ini pengawet yang pertama dibenarkan oleh FDA untuk digunakan dalam industri pemakanan. Ia dikelaskan sebagai GRAS oleh FDA. Selain itu, kepekatan yang digunakan juga kurang daripada 0.5% dan diwakili oleh number E2110. Dan selalunya natrium benzoat ni dikesan pada makanan yang berasid. Seterusnya, natrium nitrit, natrium nitrite dan sulfur dioksida. Natrium nitrite dan natrium nitrit lebih kurang sama tetapi berbeza kerana natrium nitrite berformula NaNO3 manakala natrium nitrit berformula NaNO2. Tetapi kedua-duanya berfungsi lebih kurang sama iaitu didapati di daging yang diawet dan daging yang telah diproses. Bagi natrium nitrite in numbersnya E251 manakala natrium nitrit berfungsi mengadakan rasa dan warna pada daging yang telah diawet. Maknanya selalu kita lihat daging yang berwarna kemerah jambuan tu adalah kesan daripada natrium nitrit. Dan yang terakhir sulfur dioksida. Ia berformula SO2 dan ia berfungsi untuk mengekalkan imej buah dan mencegah perebutan. Sebab tu banyak kita lihat di pasar-pasar buah yang datang daripada luar negara terlihat nampak cantik dan kulitnya lembut kerana sebab terdapatnya sulfur dioksida yang membantu ia mengekalkan imej buah tu sendiri. Numbersnya bermula daripada E220 hingga E228. Oleh sebab tu kita telah pelajari beberapa jenis pengawet tetapi tidak ada juga keburukan pengawet ini sendiri apabila kita mengambil secara berlebihan. Sebagai contoh, asid benzoik yang berlebihan boleh menyebabkan alergik pada diri seseorang, contohnya wujudnya kemerah-merahan, ruam. Selain itu,
sulfur dioksida yang berlebihan boleh menyebabkan asma. Terdapat beberapa pesakit yang mengatakan asma mereka menjadi lebih teruk apabila terlebih mengkonsum sulfur dioksida. Dan terakhir, bagi natrium nitrate dan natrium nitrite boleh meningkatkan risiko kanser di organ pencernaan. Okey. Ini adalah contoh gambar makanan yang telah diawet dan mengikut kata Mary Petitbon-Paul, alcohol is a good preservative for everything but brains. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah untuk Hana. Macam mana dengan pembentangan Hanan? Okey tak? Kalau okey angkat tangan. Okey, yang tak nampak, yang tak buka video tu boleh raise hand, guna yang kat bawah tu angkat tangan. So jadi kita bagi support lah kat kawan awak ya. Yang pertama, tahniah Hanan. Sangat-sangat bagus, sangat mendalam. Hanan boleh tak next page? Tolong next page dulu. Cikgu kata stop. Okey lagi. Okey, yang ini contoh-contoh pengawet. Okey. Okey, stop dulu kat sini. Okey pelajar. Ni kadang-kadang apabila saya berikan tugasan, saya sangat-sangat appreciate lah. Kadang-kadang setengah pelajar ni sangat-sangat bagus di luar jangkaan. Okey, contohnya apa yang Hanan tunjukkan ini antaranya kalau contohnya asid benzoik. Okey, awak dah belajar berkaitan dengan asid karboksilik, betul? Okey, asid karboksilik kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi dia ada oink-oink ni adalah daripada asid karboksilik dan saya tertariklah dengan sedikit maklumat. Ini maklumat tambahan sebenarnya yang pelajar kena tahu. Okey, bukan wajib tahu. Kalau tahu lagi bagus. Kalau kita lihat di sini hanya 0.05 hingga 0.1% asid benzoik dan digunakan dalam makanan dan E number dia adalah E210. Setengah produk makanan kalau anda rujuk label makanan, dia tak tulis apa nama bahan pengawet atau apa setengah bahan tambah makanan. Sebab itu merujuk kepada Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985, kita menggunakan kod. Jadi kalau kita tak tahu kerana setengah kod tu kita memang tak tahu, tapi untuk Muslim yang first kita akan lihat adalah halal lah produk tu, tapi setengah tu digunakan kod. Jadi inilah antara contoh kodnya. Kalau kita tahu E210, oh digunakan asid benzoik sebagai pengawet ataupun E211 natrium benzoat. Okey, seterusnya Anan, next. Okey. Okey, next okey, dari sini satu lagi, bahan pengawet. Ini antara contoh bahan pengawet yang popular. Okay, natrium nitrate, sulfur dioksida. Okay, sulfur dioksida ni sebenarnya dalam pembungkusan buah-buahan kering. Dan untuk natrium nitrate ni, mengadakan rasa dan warna pada daging yang telah diawet. Pelajar, kita import. Okey, daging yang kita makan tu bukan daging yang sering disembelih pagi tadi sembelih dan kita masak. Dah berbulan-bulan daging tu daripada luar negara. Okey, daripada India, daripada Australia. Tapi kita nampak daging tu cantik, segar, bugar, warna merah. Betul tak? So, sebenarnya inilah yang kita gunakan iaitu natrium nitrate. Kita mengekalkan warna daging tadi kepada asal. Kalau tidak, daging tadi dah tak segar. Jadi dan Hanan juga telah membincangkan keburukan ataupun apabila penggunaan pengawet ini secara berlebihan, contohnya dari segi alahan, alergi alahan, asma dan juga kanser. Saya tertarik dengan kanser. Okey. Kanser tadi Hanan bagi tahu salah satunya akibat natrium nitrate dan natrium nitrate. Sebenarnya ada setengah pengawet ni dia boleh menyebabkan kita panggil sebagai istilah karsinogenik. Okey, karsinogenik dan karsinogenik inilah yang at the end menyebabkan kanser. Jadi hati-hatilah kalau kita nak gunakan bahan makanan yang terlalu banyak pengawet ni, sebab itu kadang-kadang makanan segar itu lebih baiklah. Apapun, tahniah kepada Hanan. Kita teruskan. Okey Hanan, boleh stop sharing. Kita terus kepada yang seterusnya, Perisa Ain.
Okey, Ain akan bentangkan perisa. Okey, jadi kita dengarkanlah. Okay, rasa makanan boleh diubah dengan perisa asli atau buatan yang akan mempengaruhi diri ini. Bahan perisa ditarifkan sebagai bahan yang memberikan rasa kepada satu lagi bahan, mengubah ciri-ciri zat terlarut, menyebabkan ia menjadi manis, masam, tajam dan lain-lain. Terusnya, apakah fungsi perisa? Pertama sekali, perisa berfungsi untuk menggantikan rasa, di mana rasa asli yang hilang semasa pemprosesan. Seterusnya, untuk menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan, mengganti perisa makanan yang mahal atau didapati secara bermusim seperti buah-buahan yang tertentu. Seterusnya, bahan kimia MSG, di mana MSG juga dikenali sebagai mononatrium glutamat ataupun monosodium glutamat. MSG diperbuat daripada bahan-bahan mentah semula jadi berkanji. Sebagai contohnya, ubi kayu, ubi kentang, jagung dan tebu. Bahan mentah semula jadi berkanji ini akan melalui proses penapaian oleh bakteria spesies Corynebacterium. Ia melalui proses penghabluran di mana ditukarkan kepada bentuk kristal seperti yang dikomersialkan dengan penyejatan air yang berlebihan melalui udara panas. Antara nama dagang MSG ni yang biasa kita jumpa adalah Ajinomoto, Vaksin dan Edson. Vaksin ni kebiasaannya bukan di Malaysia lah, di negara lain. Rupa bentuk MSG adalah serbuk berhablu putih. MSG digunakan untuk mengurangkan pengambilan garam ataupun natrium yang boleh menyebabkan hipertensi, penyakit jantung dan strok. Sumber makanan yang semula jadi yang mengandungi glutamat bebas per mg per 100 gram adalah keju parmesan, sos tiram dan rumpai laut. Seterusnya kita pergi kepada ester. Terdapat beberapa ester yang dibuat untuk memberikan perisa kepada makanan. Antaranya pentil etanoat iaitu perisa pisang, di mana asid etanoik dan pentanol bertindak balas untuk menghasilkan pentil etanoat dan air. Sebagai contoh pada gambar ini adalah perisa pisang yang biasa kita jumpa brand dia iaitu Star Brand, etil butanoat iaitu perisa nanas, di mana asid butanoik, etanol bertindak balas untuk menghasilkan etil butanoat dan air. Terusnya terdapat juga ester-ester lain seperti oktil etanoat, metil butanoat dan propil etanoat. Oktil etanoat adalah perisa oren, di mana asid etanoik dan oktanol akan bertindak balas menghasilkan oktil etanoat dan air. Metil butanoat pula adalah perisa apple, di mana asid butanoik bertindak balas dengan metanol menghasilkan metil butanoat dan air. Bagi propil etanoat pula ialah merupakan perisa pear, di mana asid etanoik dan propanol bertindak balas untuk menghasilkan propil etanoat dan air. Seterusnya, aspartam. Apa itu aspartam? Aspartam merupakan pemanis tiruan di mana ia tiada kalori, lemak atau karbohidrat. Aspartam adalah 180 hingga 200 kali ganda lebih manis daripada sukrosa ataupun gula meja yang biasa kita jumpa. Aspartam adalah gabungan dua asid amino iaitu asid aspartik dan fenilalanina. Okey, antara makanan yang biasa kita jumpa mengandungi aspartam adalah soda diet, gula-gula getah, gelatin, aiskrim, sarapan cereal dan campuran koko bebas gula. Kebiasaannya pada bekas packaging dia akan cakap contain phenylalanine di mana kod komersial dia adalah E951 ataupun jenama komersial dia adalah NutraSweet seperti yang terdapat pada packaging Coca-Cola dan Pepsi. Terusnya, sorbitol. Sorbitol juga merupakan pemanis tiruan di mana ia adalah sejenis alkohol gula di mana 60% kemanisan sukrosa. Pemanis, bernutrisi dan pengganti gula. Sorbitol menyediakan tenaga dietary sebanyak 2.6 kilokalori per gram berbanding purata 4 kilokalori. Antara kegunaan sorbitol adalah untuk aplikasi cryoprotectant di mana ia dicampurkan dengan sukrosa dan natrium polyphosphate dalam perbuatan surimi iaitu paste ikan yang diproses. Cryoprotectant ni adalah anti beku protein. Kod komersialnya adalah E420.
Dalam makanan semula jadi ataupun bahan semula jadi yang ada sorbitol adalah prune, kurma, kismis, aprikot kering ataupun avocado. Dia merupakan rasa manis yang asli lah untuk bahan makanan tersebut. Tapi kalau yang dijadikan bahan tambahan adalah dalam makanan diet, aiskrim, perisa pudina, sirap batuk, gula-gula getah tanpa gula dan jam. Selain itu, selain digunakan untuk pengganti gula, sorbitol juga digunakan sebagai pelembap dalam biskut di mana dough tersebut akan lebih lembab lah dia punya finishing dia. Dan makanan berkelembapan rendah seperti mentega kacang dan pengawet buah. Sorbitol juga digunakan dalam penjagaan kesihatan, kosmetik dan rokok. Kosmetik, sorbitol digunakan sebagai pelembab dan pemekat produk dalam penjagaan kesihatan, ubat gigi dan pencuci mulut. Setengah gel Luxina hanya boleh dibuat menggunakan sorbitol kerana indeks biasanya yang tinggi. Dalam rokok pula, sorbitol digunakan sebagai humectant. Seterusnya adalah stevia. Stevia juga pengganti gula di mana ia adalah gula pemanis semula jadi yang tiada kalori. Sorbitol adalah 30 kali hingga 150 ganda lebih manis daripada sukrosa ataupun gula yang biasa kita jumpa tu lah. Antara jenama komersialnya adalah Truvia, Piovia dan Rebiana. Secubit servot stevia bersamaan dengan 1 teaspoon gula biasa. Ini adalah antara packaging produk yang mengandungi stevia. Antara fakta nutrisi yang kita boleh jumpa di mana kita ada aiskrim di mana dia kata dia adalah light ice cream iaitu good source of protein. Tapi dia mengandungi stevia di mana pengganti gula, digunakan untuk menggantikan gula. Sebab tu kita masih rasa manis walaupun dia tak ada gula. Okay, seterusnya adalah sirap macam honey, rasa-rasa macam butter di mana dia mengandungi sorbitol dan aspartam walaupun dia kata sugar free. Maksudnya pengganti gulanya adalah aspartam dan sorbitol. Seterusnya kita ada strawberry jam di mana dia kata made with sorbitol. Maksudnya dia rasa manis strawberry tu dipekatkan lagi ataupun diperfectkan lagi dengan sorbitol. Dan yang terakhir sekali adalah untuk MSG. Seperti yang kita tahu, dekat Malaysia memang common lah Maggi curry di mana kita dah tahu memang dia ada mononatrium glutamate. Contoh ni adalah jajan macam makanan ringan seperti kental lah, dia based on kentang kan, tapi sebenarnya dia ada juga monosodium glutamate untuk menambahkan rasa dia. Okay, terima kasih. Kalau awak lihat sebab kita dah belajar ester, pengesteran, Ain dia terangkan satu-satu tu. Perisa, nenas lah apa. So itu baguslah ada aplikasi apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apa pun yang pertama tahniah Ain, satu pembentangan yang baik. Yang saya kalau pelajar perasan tadi masa Hanan bentang dia gunakan kod juga. Betul, dia ada sebut kod E210 asid benzoik. And then tadi masa Ain bentang pun dia ada kod E951 aspartam. Sebenarnya kod E ni negara-negara Eropah dia dah guna label dengan E di depan bagi pelabelan bahan tambah makanan. Jadi pelajar kena tahulah. Jadi janganlah pandai awak nak tukar E je nak F lah, G lah, H lah, J, K. Semua dia nak. Tak. Sebab ini adalah kod yang digunakan negara-negara Eropah bagi pelabelan makanan. Okey. Dan saya sangat tertariklah dengan pembentangan Ain apabila dia menunjukkan label-label makanan. Itu sebenarnya ingatkan saya nak bincang hujung kelas nanti. Di mana kita boleh dapat info-info berkaitan dengan bahan tambah makanan. Tak kira makanan mana pun adalah di bahagian pelabelan makanan itu sendiri. Dia biasanya di bahagian nutrisi tu dia ada ingredient, kandungan. Jadi di situlah sebenarnya tersenarai semua bahan tambah makanan yang ada dalam setengah produk makanan. Jadi perisa ni kalau kat Malaysia ni kita selalu tersebut Ajinomoto. Ajinomoto tu bukan perisa, tu syarikat dia.
Okey, pengeluar dia. Jadi dia menghasilkan MSG. MSG. Jadi MSG mononatrium glutamat ni ada di kebanyakan semua bahan makanan lah yang kita gunakan. Kadang kita pun dengan sengaja masak kat rumah pun kita tambah MSG untuk menambahkan lagi perisa. And then kalau untuk yang kata perisa sintetik, saya panggil perisa sintetik lah, melalui tindak bala pengesteran. Setengah makanan yang bermusim, buah yang bermusim. Sekarang ni tengah PKP, okey, nak makan strawberry. Takkan nak pergi petik, pergi Cameron Highland dah tak boleh. So, kita pergi je lah mana-mana kedai yang jual tu, mungkin kita boleh beli. Macam ni jam ni, itu ada yang mungkin dia ambil daripada sebahagian strawberry tu ataupun mungkin dia menggunakan perisa-perisa sintetik. Okey, jadi tahniah lah Ain. Jadi semua pelajar yang mendengar penerangan kawan-kawan ni, so you get something boleh faham. Okey, kawan awak ni saya pun lihat dia telah menghasilkan satu pembentangan yang baik. Okey, terima kasih Ain.